Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para penonton, para pelajar, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita meneruskan pengajian kita dalam A'malul Qulub, amalan-amalan jiwa, amalan-amalan hati. Kita masih lagi membincangkan tentang ar-raja, ya, tentang ar-raja. Dan kita masih lagi pada membincangkan perkataan sahib al-manazil Syekhul Islam Al-Harawi rahimahullahu ta'ala, di mana beliau mengatakan ar-raja ad'afu manazilil muridin li'annahu mu'aradatun min wajh wa'tiradun min wajh wa huwa wuqu'un fi ar-ru'unati fi madhhabi hadhihi at-ta'ifah ولفائدة واحدة نطق بها التنزيل والسنة وتلك الفائدة هي كونه يبرد حرارة الخوف حتى لا يفضي بصاحبه إلى اليأس. Di mana pandangan Al-Harawi di sini akan dikritik oleh Syekhul Islam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, di mana menurut Al-Harawi raja itu adalah peringkat yang paling lemah bagi orang yang mengkehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana raja itu terkandung padanya mu'aradah dari satu segi dan i'tirad dari satu segi, dan terjebak ke dalam ru'unah pada mazhab taifah sufiyah. Dan raja ini faedahnya di sisi Ar-Rawi hanyalah kerana dia menyejukkan kepanasan rasa takut kepada Allah Ta'ala yang boleh membawa kepada putus asa daripada rahmat Allah. Tapi seperti mana kata Ibn Qayyim rahimahullah, Syekhul Islam habibun ilaina wal haqqu ahabbu ilaina minhu. Syekhul Islam Al-Harawi adalah orang yang kami cintai, tetapi kebenaran lebih kami cintai daripada beliau. Ini adalah ungkapan emas yang sering diulang-ulang, yang diriwayatkan secara apa nama apa nama kita kata secara lisan daripada daripada Aristotle, ya, tentang Plato dan seumpamanya. Dan kata beliau, wa kullu man 'ada al-ma'sum sallallahu alaihi wasallam fa ma'khudh min qawlihi wa matruk wa nahnu nahmilu kalamahu ala ahsani mahamilih thumma nubayyinu ma fihi. Tapi kita tengok bagaimana Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala nak mengkritik. Dia kata semua orang selain daripada Nabi SAW tidak maksum. Kebenaran hanya berkumpul pada diri Nabi SAW. Allah Ta'ala kata al-haqqu min rabbik. Kebenaran itu hanya datang daripada Tuhanmu. Dan wahyu yang kata datang daripada Tuhan itu hanya turun kepada Nabi kita Muhammad SAW. Tidak turun kepada orang lain. Wahyu hanya berkumpul pada diri Nabi SAW. Kemudian pada orang lain dalam kalangan sahabat radhiyallahu anhum, wahyu itu berselera, dibedak-bedakkan kefahamannya. Walaupun ramai sahabat yang hafal Al-Quran, tetapi bukan semua sahabat atas derajat yang sama dari segi kefahaman dan kefaqihan. Maka mereka berijtihad. Ada ijtihad sahabat yang tepat, ada ijtihad yang kurang tepat. Maka Nabi bagi tahu kepada kita, idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajran wa in akhta'a falahu ajr. Apabila seorang hakim yang nak menentukan hukum berijtihad lalu dia tepat, dapat 2 pahala. Kalau dia salah, dapat 1 pahala. Yakni pahala berusaha untuk mencari kebenaran. Dan kegagalan dia menemui kebenaran itu dimaafkan. Maka jika itu pada generasi sahabat radhiyallahu anhum yang mengambil wahyu langsung daripada mulut Nabi SAW, maka lebih utama generasi yang lepas daripada itu juga demikian.
Sebab itulah satu-satunya hujah yang menjadi dalil yang menjadi hujah selepas daripada Al-Quran dan Sunnah, yang dalil itu berpaksikan kepada kefahaman manusia, ialah ijma'. Yakni apabila umat Islam mujtahid bersepakat bahawa ayat ini atau hadis ini hanya ada satu makna, kefahamannya begini, hukumnya begini. Tidak ada pandangan kedua dan ketiga. Ketika itu barulah hukum tadi sederjat, semartabat seperti nas. Ya. Adapun ketika mana berlaku perbezaan pandangan ahli ijtihad, tidak boleh kita saling celah mencela, marah memarahi, maki memaki, apatah lagi. Ya. Kena saling hormat menghormati. Dan kita kena faham bahawa apa aliran pun umat Islam ini, tokoh-tokoh ulama Islam, mereka mencari kebenaran. Mereka bukan nak mencari kesalahan. Mereka bukan nak mencari benda yang salah. Ya. Sebab itu Syekhul Islam bin Taimiyah mengambil sikap yang begitu lunak dengan musuh-musuh beliau. Kerana beliau, seperti mana yang beliau sebutkan dalam Syarhul Asfahaniyah, orang yang tahu akar asal usul satu pandangan, dia akan, pertama, dia akan tahu kebenaran. Kalau kita tahu kenapa, apa asal usul pandangan ini, ya, daripada mana ia datang, kita akan tahu mana yang benar, mana yang salah. Ini kita kena stick firm kepada yang benar dan tinggal yang salah. Tetapi dalam masa yang sama, kita juga akan merahmati makhluk. Karena kita tahu walaupun usulnya begini, tetapi si Pollard ini ketika mana dia berpandangan dengan pandangan ini, bukan tujuannya untuk menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, bukan tujuannya untuk menyanggah Allah dan Rasul, bukan tujuannya kerana dia benci Islam, tak. Tapi tujuannya kerana dia nak mencari kebenaran. Tetapi kebenaran itu, seperti mana kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, wa kam min muridin lil khair lam yusibh. Banyak orang yang nak kebaikan tetapi tidak tepat, tidak kena. Tidak ada orang yang maksum daripada kesalahan. Dan semua orang, tak kira apa derajatnya, mufti, ulama besar, ulama kecil, tok guru, ustaz, imam-imam mujtahidin, yang empat, ya, mereka semua ini seperti mana kata Imam Malik bin Anas, kullun yu'khadhu qawluhu wa yutrak illa sahib hadzal qabr. Semua orang diambil dan ditinggalkan pandangannya kecuali tuan kubur ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau mengajak dalam Masjid Nabawi, lalu beliau isyaratkan kepada maqam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu berpesan, "Idza wajadtum qawli bi khilafi qawli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadribu biqawli 'ardal ha'id." Kalau kamu dapati ada pandanganku bercanggah dengan pandangan dengan hadis Nabi SAW, maka campakkan, lemparkan pandangan ke dinding. Tidak ada keperluan untuk kita ta'assub fanatik. Dan tidak ada ulama yang mengajar kita untuk fanatik. Ya. Tokoh ulama yang hebat, yang masyhur, Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, qaddasallahu ruhah. Beliau seorang yang begitu berperang menentang keras taklid, apatah lagi ta'assub. Jadi amat malang apabila kita di tanah Melayu ini begitu mengagumi, ya, Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa radhiyallahu anhu wa qaddasallahu ruhah wa nawwarallahu darihah, tetapi kita tidak mengikut manhaj yang telah beliau letakkan kepada kita. Beliau seorang yang nak mengajak manusia kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak menghidupkan agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengarang kitab Ihya Ulumuddin, menghidupkan
ilmu-ilmu agama. Sekurang-kurangnya penuntut ilmu kena mutala'ah Ihya Ulumuddin ni pada kitab ilmu, the book of knowledge. Ya, kitabul ilm. Pergi kepada Ihya dan cermati dan amati dan hadamkan segala mutiara nasihat yang diberikan oleh Hujjatul Islam berkenaan dengan ilmu. Ya. Apakah ciri-ciri ilmu yang benar? Cara nak mengambil ilmu. Ya. Telaah dan hayati dan amati dan cermati mutiara-mutiara nasihat yang beliau untaikan kepada kita dalam kitabnya Al-Munqidhu minadh Dhalal, penyelamat daripada kesesatan. Ya. The deliverance from the error. Ya. Yang beliau karang menerangkan kepada kita. Ya. Bagi ana, wallahu alam, pada pandangan orang lain, tetapi talibul ilmi minimum, ya, kita Abu Hamid Al-Ghazali ni paling kurang Ihya Ulumuddin dia mesti mutala'ah kitabul ilm, ya, dan mesti mutala'ah Al-Munqidh min ad-Dhalal. Dan orang yang tidak ada mutala'ah pada kitab Al-Ghazali, dia akan sukar untuk memahami Syekhul Islam bin Taimiyah. Ya. Sebab Al-Ghazali adalah the foundation of Taimiyan philosophy, Taimiyan thoughts. Taimiyah membina hujah-hujah rasionalnya, ya, daripada tapak yang telah diletakkan oleh Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa radiyallahu anhu wa qaddasallahu ruhah wa nawwarallahu darihah. Balik kepada cerita kita ini, samalah. Ya, jadi Ibn Qayyim rahimahullah nak bagi tanbih, kata walaupun Al-Harawi ni orang yang kita kagumi, orang yang kita cintai, orang yang kita sayang, kita sanjung ilmunya, kepribadiannya sebagai ulama, kita akui keilmuannya, kesarjanaannya, itu tidak dinafikan. Ya. Tetapi ya, semua orang, tak kira hebat macam mana, alim macam mana pun, Ibn Taimiyah ke, Ibn Qayyim ke, Imam Syafi'i ke, hatta Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, selain as long as dia bukan Nabi yang maksum, perkataannya boleh dinilai, boleh dikritik, boleh diterima, dan kalau salah ditolak. Ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berpegang dengan fatwa yang agak keras tentang masalah tamattu' haji. Siapa yang mantafa wasa'a faqad tahallal. Lagi Ibnu Abbas, siapa yang tawaf dan sa'i, dia sampai musim haji, dia pergi tawaf dan sa'i, maka dia telah wajib tahallul, dia wajib buat tamattu'. Ya. Kerana apa? Kerana nak bercanggah dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu tentang larangan mengerjakan haji tamattu'. Dari ini tengok, Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar bin Al-Khattab adalah Amirul Mukminin. Ketika mereka memegang jawatan khalifah, Abu Bakar dengan Umar kemudiannya bersepakat melarang orang buat haji tamattu'. Kenapa? Kerana mereka nak supaya Baitullah itu sentiasa makmur. Mereka takut kalau orang main daripada jauh-jauh buat haji tamattu', lepas tu balik orang tak main umrah. Jadi Mekah jadi sunyi. Jadi Kaabah tidak dihidupkan, kerana mengimarahkan Masjidil Haram adalah fardu kifayah. Maksudnya setiap masa mesti ada sekumpulan orang Islam kena pergi dan mengimarahkan Masjidil Haram. Tak boleh umat Islam biar Masjidil Haram kosong, ya, dengan tawaf, dengan sa'i. Ya. Setiap tahun mesti ada sekumpulan umat Islam yang kena pergi buat haji.
Tak boleh tiba-tiba tahun ni semua orang Islam kata tahun ni kami semua nak rehat lah, kami tak mau buat haji. No, 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 tak boleh. Mesti kena ada sekumpulan orang Islam yang pergi buat haji. Setiap bulan ada yang pergi buat umrah. Ha, haji memanglah fardu sekali seumur hidup. Umrah fardu sekali seumur hidup. Tapi mengimarahkan Masjidil Haram setiap tahun dengan haji adalah fardu kifayah. Okey? Jadi mereka berijtihad. Yang kata kita jangan pasal haji tamattu ni sunat saja. Kita jangan suruh. Jadi sebahagian sahabat tak setuju. Siapa larang benda hak Nabi? Suruh, Nabi galakkan. Dan Nabi menyesal tak buat haji tamattu masa Nabi dah bawa binatang dan binatang sembelihan dam, jadi Nabi buat haji qiran. Jadi Ibnu Abbas keluar fatwa kata memang kita kena buat haji tamattu. Jadi anak murid dia kata, tapi Abu Bakar dengan Umar kata gini gini gini. Kan? Ibnu Abbas marah dan kata, aqulu lakum qala Rasulullah wa taquluna li qala Abu Bakr wa Umar yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama. Aku kata dekat kamu Nabi kata, tiba-tiba hampa balas, hampa jawab dengan kata Abu Bakar dan Umar, hampir sahaja hampa direjam dengan batu daripada langit oleh Allah Ta'ala. Maknanya dalam hukum Allah Ta'ala tidak ada mujamalah. Tidak ada mudahanah. Tidak boleh kita berganjak daripada prinsip. Ya? Bukan bermakna kita nak melacurkan agama ini kepada semua orang seolah-olah dia adalah haqqun mustabah lil jami'. La. Agama ni ada sempadannya, ada kehormatannya yang mesti dijaga. Ya? Kehormatan yang mesti dijaga. Tidak berbicara tentang agama, tidak mengeluarkan hukum hakam, melainkan orang yang layak. Ada orang marah kalau orang lain bercakap dalam bidang kepakarannya atau bidang yang dia fahami, yang orang yang bercakap tu tak faham, dia marah. Ha? Geng-geng doktor perubatan, kalau ada orang bercakap tentang perubatan yang bercanggah dengan apa yang mereka belajar, bukannya bercanggah dengan ilmu perubatan pun kadang-kadang. Bukan bercanggah dengan falsafah sains pun kadang-kadang. Setengah-setengah doktor ni dia belajar ilmu perubatan, dia bukan belajar sains. Bukan dia faham pun filosofi of medics. Dia just belajar practical of medics sahaja. Ya? Bukan kita nak meremehkan para doktor, bukan. Ya? Berapa banyak cikgu matematik yang boleh kira sampai juta-juta, bilion-bilion, trilion-trilion, tapi dia tak belajar filosofi of mathematics. Sebab ilmu itu telah dipecahkan. Ya? Itu, ya, itu kita kena faham. Ya? Jadi mungkin ada orang bercakap tentang satu perubatan dari sudut perubatan tradisional. Ya? Jadi dia menyanggah. Tapi hakikatnya kalau dia belajar filosofi of medics atau filosofi of science itu sendiri, mungkin kenyataan orang tadi tidaklah bercanggah dengan metodologi of science yang diterima dalam filosofi of science. Sebagai misalnya. Tapi sebab orang tu tidak ada sijil medics, dia rasa dia dah belajar sampai bertahun-tahun, jadi pakar, jadi ni sekian-sekian. Dia orang yang hebat dalam perubatan. Jadi dia tak suka ada orang entah mana-mana mai bagi ulasan pasal ilmu yang dia pakar dalam bidang itu. Okay, well understood. Kita faham. Tapi awak juga janganlah menceroboh bidang orang. Ya, tiba-tiba dia pula nak bercakap pasal bab agama, hukum hakam. Awak kami ni mengaji seminit 2 saja ke? Mengaji dudah ayat liak saja ke? Tidak. Tidak. Kita juga khabat tangga universiti macam mereka khabat tangga universiti. Ya?
Tidak ada tidak ada perbezaan, bahkan lebih teruk lagi. Ya. Kalau mereka berjaga malam untuk mengambil peperiksaan, ulang kaji buku yang tebal-tebal, kami yang belajar agama pun sama saja. Sampai sekarang masih kena bersekang mata menelaah kitab yang tebal-tebal. Ya. Jadi hormatlah juga. Respect the boundaries also. Ya. Ini dia bukan bidang dia, pergi buat ulasan. Yang mana ulasan dia itu bukan sekadar mencabar hukum, tetapi bukan sahaja mencabar sistem atau bercanggah dengan metodologi hukum yang kita kata detail, bahkan bercanggah dengan hukum agama yang asas yang boleh merosakkan akidah dia sendiri. Ya. Terutama bila main isu-isu poligami lah sekarang ni kan. Bercakap dengan secara emosi. Emosi mesti duduk di belakang agama. Tak kira lah apa isu pun, isu poligami ke, isu Palestin ke. Yes, we have emotions. We shed tears. Yeah? We feel sad, we feel anger. Tapi kok mana pun akhirnya yang akan menentukan, the one that will determine the action is the law, the Syariah laws, undang-undang syariah yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala, yang dia bukan makhluk, yang tidak dipengaruhi oleh apa-apa perasaan makhluk. Ya. Yang hukum itu bersifat transcendent. Ya. Sebab itu penting hukum. Hukum mesti bersifat objektif, bersifat transcendent. Sebab itu bila hukum dibuat oleh makhluk, dia tidak adil. Karena makhluk dalam semua tindak tanduknya dipengaruhi oleh hawa, oleh kecenderungan, oleh emosi. Hukum yang adil hanya boleh wujud jika hukum itu datangnya daripada langit. Dan sebab itulah kita tidak boleh fanatik dan tidak boleh ta'assub kepada mana-mana mazhab, pada mana-mana ulama, pada mana-mana doktor, pada mana-mana ahli kimia, pada mana-mana engineer, pada mana-mana jurubena. Tak boleh ta'assub. Apabila ulama berbicara secara ijtihad berdasarkan kefahamannya terhadap nas, ia mesti dilihat secara kolektif. Sebab itu orang yang mengaji mazhab, dia mengaji mazhab Syafi'i hebat, mengaji kitab sampai khatam minhaj. Adakah dia layak menjadi mufti? Kalau mufti pun zaman dulu dia ada mufti, dia panggil mufti mazhab. Mungkin dia boleh dilantik sebagai mufti yang mewakili mazhab Syafi'i sahaja. Dia tak mungkin jadi mufti dalam semua benda. Melainkan dia menguasai fiqh yang bersifat merentasi mazhab. Ya. Lepas tu kita tengok apa nama sistem fatwa di Malaysia dalam wilayah persekutuan sebagai misalnya. Tidak terikat dengan mazhab. Mahkamah syariah tidak terikat dengan mazhab. Cerita mazhab ni dah lama. Di Malaysia ni dah lama. Hanya ustaz-ustaz kolot yang tak up to date saja, yang tak faham. Bermazhab itu penting sebagai satu sistem pengajian, sistem pembelajaran bagi orang yang nak jadi faqih, yang nak jadi mufti. Betul. Tapi bila dia jadi mufti, dia tak boleh lagi kolot menjadi katak di bawah tempurung mazhab dia sahaja. Ha? Ini tidak layak jadi mufti itu. Ya? Jadi benda-benda macam ni kita kena take note. Ya? Kita kena bagi perhatian. Balik kepada perkataan dia ni,
ونحن نحمل كلامه على أحسن محامله ثم نبين ما فيه. Tetapi kami di sini akan menjelaskan kataannya dengan penjelasan yang terbaik. Ini kami akan cuba tafsirkan perkataan beliau ini dengan makna yang tidak bercanggah. Tengok. Karena ini pesan daripada salafus salih. Apabila seseorang Muslim bercakap, saudara kamu bercakap dengan satu perkataan yang ada dua, boleh membagi dua interpretasi, maka berilah interpretasi yang terbaik. Dan ini kadang-kadang kaedah yang tak difahami oleh golongan yang ekstrim dalam jarah ta'dil, macam golongan Madkhali. Mereka tak terima ni kataan ni. Dalam kitabnya juga, dalam Madarijus Salikin, siapa yang baca dia akan jumpa konsep yang disebut oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, bahawa satu perkataan yang sama diucapkan oleh dua orang yang berbeza mungkin boleh bawa dua makna yang berbeza. Maka untuk menafsirkan satu perkataan yang sama diucapkan oleh dua orang yang berbeza, kita perlu melihat kepada manhaj, akidah, keseluruhan perkataan setiap orang ini. Tapi golongan yang ekstrim dalam menghukum orang, macam golongan Madkhali dan seumpamanya, mereka tolak ni, mereka tak mau pakai ni kaedah ni, walaupun datang daripada ulama-ulama besar ahli sunnah wal jamaah salafiyah. Nah, ini masalah. Disebabkan itu akhirnya mereka suka menghukum orang berdasarkan pandangan yang sempit. Tapi bila kena dekat mereka, mereka pandailah bagi takwil itu, takwil ini, uzur itu, uzur ini. Hanya untuk geng mereka sahaja. Tapi bila main ke orang lain, oh tidak boleh, dia dah cakap macam ni lah. Tak betul ni cara macam ni. Ya, ini bukan kita mendakwa mereka buat begitu sahaja. Bahkan ini memang ada nas perkataan daripada tokoh-tokoh pimpinan mereka sendiri yang jelas menolak dan tidak menerima konsep yang dipegang oleh ahli sunnah wal jamaah. Jadi macam mana kita nak kata mereka ini mengikut ahli sunnah wal jamaah dalam bab jarah dan ta'dil? Dalam bab jarah ta'dil ni mereka adalah golongan yang bukan syadid, ekstrim, ghulu. Syadid normal. Syadid memang ada dalam kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah. Ada mutasyaddid, ada mutawassit, ada mutasahil, ada mu'tadil, ada mutasahil. Tapi mereka dalam garisan manhaj yang satu. Tetapi yang ghulatul tabdi' wal takfir ini, golongan yang melampau dalam membida'ah dan mengkafirkan orang ini, mereka ni ghulu. Mereka sudah tersasar daripada landasan. Mereka sudah tersasar daripada landasan. Jadi ini kita kena hati-hati. Karena mereka ni suka menempel menggunakan nama Salafi, Salafiyah. Dan memang anak-anak muda yang ikut Salafi, termasuk diri yang bercakap ini dulu pun, memang kagum dan suka dengan golongan ini sebab menganggap mereka itu adalah golongan yang mewarisi ulama-ulama salaf yang terawal, ulama Salafi yang terawal macam Imam yang tiga, Ibn Baz, Ibn Utsaimin, Al-Albani. Tapi bila kita follow lebih lama dan kita belajar dan kita mendalami, kita berguru dengan guru-guru yang menerangkan kesalahan-kesalahan golongan itu, kita nampak bahawa mereka tidak manhaj mereka bukan manhaj ahli sunnah wal jamaah, bahkan menyimpang daripada apa yang telah dipegang oleh para ulama yang besar. Dan ini Dr. Firanda hafizahullah ada tulis artikel pasal masalah ini, menjelaskan penyimpangan-penyimpangan manhaj golongan Madkhali dalam dari segi metod mereka dalam berinteraksi dengan orang yang menyelisih atas nama Salafiyah, tapi dengan cara yang salah. Kita bandingkan dengan metod yang dipakai oleh Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala dalam membuat penilaian. Ini penting. Dia kata, wa nahnu nahmilu kalamahu ala ahsani mahamilih thumma nubayyinu ma fihi.
kami akan jelaskan dahulu perkataannya ini dengan sebaik-baik penjelasan. Selagi mana perkataan Syekhul Islam Al-Harawi ini boleh ditafsirkan dengan makna yang sahih, kami akan tafsirkan dulu dengan makna yang sahih. Kemudian barulah kami akan jelaskan kemudiannya apakah kesilapan di atas takdir makna yang satu lagi. Yang hakikatnya sebenarnya bila nanti datang bab apa nama bantahan, memang perkataan memang Syekh Al-Harawi dalam masalah dia tersilap dan dia faham dengan cara yang salah. Tapi as long as perkataan beliau ini boleh ditafsirkan dengan cara yang betul, cara yang baik, Ibn Qayyim tidak biarkan. Dan ini adalah satu sikap yang subhanallah yang ditonjolkan oleh para ulama besar ahli sunnah wal jamaah as-salafiyah dalam berinteraksi dengan kesalahan-kesalahan para ulama. Kerana sebab itu kata pesan guru kami Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah taala, pelajar penuntut ilmu ni dia kena ada at-tajarrudu lil haqq. Betul, dia kena ada sikap objektif terhadap kebenaran. Dia mesti nak kebenaran. Dia tak kira siapa, yang penting kalau benda tu betul dia kena ikut. Dan dia kena menolak benda yang salah daripada siapa pun. Itu betul. Tetapi at-tajarrudu lil haqq ini kalau tidak disertai dengan al-ihtiramu lil ulama, menghormati para ulama, menghormati kedudukan para ulama, dia akan jadi benda yang bahaya. Demikian juga menghormati para ulama, al-ihtiramu lil ulama, kalau tidak disertai dengan at-tajarrudu lil haqq, objektif dengan kebenaran, dia akan jadi fanatik dan ta'assub. Kedua-dua sikap ini mesti beriringan ada pada diri kita. Ya? Kedua-dua sikap ni mesti ada. Kita kena objektif dengan kebenaran, kita nak cari kebenaran daripada siapa pun yang datang kita ambil, kebatilan daripada siapa pun yang datang kita tolak. Tetapi dalam masa yang sama kita kena pandai hormat orang, letakkan seseorang pada kedudukannya yang hak, yang benar. Ya? Jadi kita sebagai ahli sunnah wal jamaah, kita kena menghormati dan meletakkan para ulama yang telah berjasa kepada agama Islam. Sebagai misal, contohlah pada zaman moden ini, Syekh Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah ta'ala. Memang dia ada fatwa-fatwa dia yang bercanggah, yang dikritik keras oleh ulama-ulama aliran salafiyah. Betul. Dan kita tak pernah bersetuju dengan kesalahan-kesalahan itu dulu, kini dan insya-Allah ta'ala selama-lamanya. Yang salah tetap salah. Tetapi beliau juga meninggalkan hasil khazanah yang baik kepada Islam, jasa-jasa. Dan dia sudah pun meninggal dunia. Adakah muamalah kita dengan dia masih lagi macam masa dia hidup? Itu tidak sama. Ya? Tidak sama. Dan di sinilah kerana tidak faham macam inilah yang munculnya ajaran-ajaran yang hulu, yang melampau, yang ekstrim. Macam yang berlaku di Terengganu terhadap Abu Hanifah radhiyallahu anhu, al-Imam al-A'zam. Ya? Ulama salaf ketika mereka mengkritik Abu Hanifah atau pandangan-pandangannya, mereka hidup di zaman yang Abu Hanifah ada pada waktu itu. Murid-muridnya masih segar. Dan disebabkan dia imam, orang ikut dia, sebab itu kritikan itu pedas. Tetapi kemudian bila telah berlalu masanya, tempohnya, dan kedudukan Abu Hanifah sudah stabil sebagai imam, ulama tidak lagi ungkit-ungkit kesilapan beliau. Yang dikenang, yang disebut ialah kebaikannya. Kesilapan itu ditanbih, diberikan penjelasan pada waktunya. Satu pesan guru kami Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah, tak ada siapa pun yang patut, ya, tak boleh kita pergi buat satu kitab ke, satu ceramah khas ke, kesalahan An-Nawawi dalam akidah, kesalahan Ibnu Hajar. Tak ada. Tak boleh disebarkan benda ini kepada orang ramai macam itu. Engkau ajarkan kitab mereka. Kalau ada tempat-tempat yang mereka tersalah,
Tanbih, beri komentar. Macam yang dibuat oleh Syekh Ibn Baz, Syekh Al-Barra. Ya. Itu hanyalah komentar ketika mana dibaca. Kalau ada kesalahan, ada benda yang kita tak setuju, kita tahsyiahkan. Itu adab dengan ulama. Ya. Bukan dengan kita menulis satu muallaf, satu sunan kitab. Ya. Itu tidak ada lack of adab. Ya. Kekurangan adab. Adab ini kita tahu. Dalam ilmu ni kita mesti ada adab. Kita hormat hierarki orang, kedudukan. Kehilangan adab ini cukup bahaya pada ilmu. Dia adalah ancaman yang sangat besar. Ilmu ini dimulakan dengan adab. Sebab itu kata guru kami Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah taala, kalau benda pertama yang dipelajari seorang penuntut ilmu ialah perbicaraan tentang kedudukan orang. Dia ni begini, dia ni begini, dia tak bagus, dia ni ada salah tang sini. Mata yatlubul ilm. إذا كان أول شيء يتعلمه الكلام في الناس فمتى يطلب العلم. Bila takkan untuk ilmu lah sampai bila-bila. Istifham lil inkar, dinafi, tidak ada. Takkan dah. Dia hanya akan disibukkan dengan bercakap pasal orang, ribah dan namimah. Dan akan jadi hilang adab kepada para ulama. Ini yang akan berlaku. Kehilangan adab ini cukup bahaya. Kita di Malaysia ni sudah ada berapa batch golongan yang pada asalnya mengikut Salafi, mengikut manhaj Ahli Sunnah wal Jamaah, kemudiannya menyimpang menjadi golongan ekstrim. Kenapa? Lack of adab. Yang berpunca daripada tidak sabar untuk tasaddur, untuk ke depan. Dan ada juga yang perasan pasal apa dia tak dilayan dengan special oleh ustaz dia. Maka mereka mencari guru-guru yang guru itu juga sebenarnya lack of adab, yang telah mewarisi sikap ekstrim golongan-golongan aliran-aliran tertentu. Lalu mereka melihat dengan cara itu mereka boleh menaikkan nama dan diri mereka. Na'udzubillah min dzalik, nas'alullah al-afiyah. Dan ini telah ditekankan oleh ulama salaf daripada dulu. Ulama salaf kata, nahnu ila qalilin minal adab ahwaju minna min kathirin minal ilm. Kita lebih berhajat kepada sedikit adab daripada ilmu yang banyak. Tak ada adab, apa yang kita nak harap daripada orang yang tidak beradab? Kita tidak menghormati ahlinya. Kita ceroboh bidang orang. Kita bercakap dalam benda yang kita tidak. Sedangkan Nabi kata, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kalau hadis yang sesimpel ini dalam hadis Arba'in Nawawiyah pun dia tidak dapat amalkannya, bagaimana dia nak mendakwa dia talibul ilm? Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Ini yang kita nak belajar daripada Ibn Qayyim rahimahullah. Dan di antara keistimewaan tarbiyah sebagai ulama salafi macam guru kami Syekh Ibrahim Ruhaili, memang dia baca kitab-kitab, tapi kitab itu ada kesalahan-kesalahan, pandangan-pandangan yang dia sendiri mungkin tak setuju, dan dia tanbih. Dia nak ajak kepada kami secara praktikal macam mana kita berinteraksi. Ya? Syekh guru kami Syekh Muhammad Bakari hafizahullah, masa ambil master tu di Madinah, walaupun tak siapkan tesis masa tu, balik. Tapi masa kelas manhajiah itu memang Syekh pilih setengah-setengah buku yang agak kontroversi. Ya, supaya kita tahu bahawa ini adalah caranya. Kalau tidak, macam mana kita nak menjadi penuntut ilmu yang
yang berfikir jauh ke depan, yang melihat dari atas dan mendidik jiwa kita dengan sikap utama, esensi utama jiwa ahli sunnah wal jamaah yang ditekankan oleh Syekhul Islam bin Taimiyah, ya'lamun al-haq wa yarhamun al-khalq. Mengetahui yang benar, dalam masa yang sama merahmati kepada makhluk, merahmati kepada orang yang salah, orang yang silap. Kalau sesama Islam pun kita tak boleh nak, tak sesama ahli sunnah wal jamaah kita tak boleh nak bertolak ansur, tak boleh nak rahmat kepada orang yang bercanggah pandangan dengan kita daripada kalangan manhaj yang sama. Macam mana kita nak expect kita boleh hormat kepada saudara se-Islam lain yang mungkin berbeza aliran terus dengan kita? Dan kalau sesama Islam yang berbeza aliran pun tak boleh nak respect each other, macam mana kita nak memupuk budaya hormat dalam kalangan masyarakat yang berlainan agama? Ya? Sedangkan itu adalah ajaran Islam. Bukan meredai agama mereka, tetapi menghormati hak-hak mereka yang diberi oleh Allah Ta'ala juga. Bukan kita yang bagi. Ya? Maka itu yang akan melahirkan ciri-ciri ghulu, ekstrim. Nah, itu yang bahaya. Kalau kita tak didik diri kita dengan adab, menghormati para ulama. Kalau ulama pun dah tak hormat, macam mana kita nak expect dia nak hormat orang yang bukan ulama? Allahul Musta'an. Ya? Jadi inilah pentingnya perenggan poin yang kita nak baca daripada perkataan Ibn Qayyim rahimahullah ni, walaupun dah 2 kali kelas kita ulang benda ni, tapi tak lepas-lepas juga lagi kita nak baca. Ala kulli hal, insyaAllah kita akan sambung lagi perbicaraan dan perbincangan ini ya pada kelas yang akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.